Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, ini BIS Malaysia edisi Isnin 18 September 2023. Saya Faiz Syairah Nizam. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di saluran berita RTM di TV1. Selain itu, anda juga boleh terus ikuti kami di Facebook Live dan YouTube BIS Malaysia. Seperti biasa, Isnin kami bawakan tumpuan dan jangkaan ekonomi mingguan. Tapi sebelum itu, kita ikuti dahulu perkembangan ekonomi semasa. Saudara, sepanjang minggu ini pelbagai aktiviti ekonomi berlangsung di seluruh negara. Tumpuan ekonomi sepanjang minggu ini menumpukan isu semasa yang mendapat perhatian media utama negara. Dan minggu ini antara tumpuannya, jualan kenderaan dalam negara meningkat kepada 71,745 unit bagi Ogos 2023 lalu, naik 13% berbanding bulan sebelumnya. Persatuan Automotif Malaysia MAA memaklumkan jualan bagi bulan itu juga 6% lebih tinggi daripada Ogos 2022, didorong pemulihan dalam rantaian bekalan automotif. Pertumbuhan jualan turut dipacu kempen Sempena Hari Kebangsaan. Mengenai unjuran September 2023, MAA menjangkakan prestasi jualan kekal seperti dipamerkan pada bulan lalu. Dan seterusnya, tumpuan media melaporkan Kementerian Pelaburan Perdagangan dan Industri MITI telah meraih sejumlah 20 bilion ringgit pelaburan komited dari Singapura sejak Januari 2023 dengan yang terkini 7 bilion ringgit pelaburan langsung asing FDI daripada pelabur melalui misi pelaburan baru-baru ini ke negara itu yang diketuai oleh Menteri Tengku Datuk Seri Zafrul Aziz. Beberapa syarikat termasuk INV New Material Technology Agrocorp dan SIA Engineering Company secara kolektif komited untuk melabur 7 bilion ringgit di Malaysia dan pelaburan itu dijadual dilaksanakan dalam tempoh 3 tahun akan datang. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menghadiri Expo China ASEAN ke-20 K-Expo di China yang mana turut membahaskan bidang pendidikan serta kemahiran. Pertukaran kepakaran menjadi tunjang utama perbincangan dalam meningkatkan kerjasama antara Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bersama Guangxi International Business Vocational College. Ia akan menerapkan akademik dan kemahiran selaras dengan hasrat pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET menerusi KPM untuk menjadikan pelajar berdaya saing di peringkat antarabangsa. Dan itu antara rangkuman isu ekonomi yang mendapat perhatian oleh media utama negara. Seterusnya, kita ikuti perkembangan pasaran yang disediakan oleh PNB Investment serta harga komoditi setakat pukul 12 tengah hari tadi. Pada penutup 12.30 tengah hari, indeks komposit FBM KLCI turun 1.47 mata untuk ditutup rendah kepada 1,457.56. Pasaran berada dalam trend negatif dengan kaunter rugi mengatasi kaunter untung pada kadar 467 berbanding 390. Sementara 1,516 kaunter kekal tidak berubah atau tidak diurus niaga. Secara keseluruhan, 30 saham komponen FBM KSCI menyaksikan 17 kaunter untung, 11 kaunter rugi dan sebagainya kekal tidak berubah. Antara kaunter untung, PBB Group Berhad dan IOI Corporation Berhad masing-masing naik 24 sen setiap satu dan Petronas Gas Berhad naik 14 sen. Manakala kaunter rugi, Kuala Lumpur Kepong Berhad turun RM1.58, Petronas Chemicals Group Berhad dan Holion Bank Berhad masing-masing turun 16 sen setiap satu. Sementara itu, nilai matuan tempatan didagangkan bercampur-campur. Ringgit naik 0.24% kepada RM5.81 sepaun, manakala ringgit susut 0.18% kepada RM3.17 setiap 100 yen, 0.10% kepada RM4.99 euro, 0.06% kepada RM4.69 setiap dolar Amerika dan 0.01% kepada RM3.44 sedolar Singapura. Laporan disampaikan oleh Nur Hazira Mazlan, PNB Investment Berhad.
Dan seterusnya kita tinjau pula senarai harga barang keperluan untuk minggu ini yang disediakan oleh KPDN. Baik, Bual Biz menyusul selepas ini tumpuan dan jangkaan ekonomi mingguan bersama panel undangan di dalam talian. Terus setia bersama kami di Biz Malaysia. RMK12 akan dijajarkan semula dengan visi ekonomi madani yang menyasarkan pemerkasaan dan merancakkan ekonomi negara untuk tempoh 10 tahun. Kerajaan komited untuk membelanjakan sekurang-kurangnya 90 bilion ringgit setahun bagi tahun 2023 hingga 2025. Ini bermakna kerajaan akan membelanjakan sepenuhnya peruntukan 400 bilion ringgit di bawah RMK12, malah menambah siling sebanyak 15 bilion ringgit menjadikan jumlah keseluruhannya 415 bilion ringgit. Peningkatan ini adalah bagi menambah keperluan untuk membiayai bidang keutamaan rakyat di samping memperbaiki mutu pengurusan dan menyasarkan semula subsidi bagi menampung keperluan asas rakyat. Dan bagi memperinci jangkaan dan tumpuan sepanjang minggu ini, dalam masa yang sama menganalisis tumpuan ekonomi minggu lalu, kita bersama panel undangan yang sudah pun berada dalam talian ketika ini, Encik Muhammad Shakil Haziq Muhammad Zubil, Remaizer, Persatuan Remaizer Bumi Putra Malaysia. Encik Shakil, selamat datang. Terima kasih menerima jemputan kami di Biz Malaysia walaupun secara dalam talian. Okey, salam Madani Cik Syairah. Sama-sama. Terima kasih kerana menjemput. Ya, sebelum kita melalui apa yang berlaku atau jangkaan bagi minggu ini, sedikit untuk kita ulas apa yang berlaku minggu lepas, apa mungkin dari segi perjalanan pasaran dan juga ringgit Malaysia, Encik Shakil. Okey, Cik Syairah, kalau kita melihat apa yang berlaku di pasaran saham bursa Malaysia kita boleh lihat indeks FMKSI kita telah melintasi para psikologi iaitu pada level 1,450 dan itu satu angka yang saya rasa positif kalau kita lihat dari segi kedudukan bursa Malaysia, dan ini ekoran kalau kita lihat kesan daripada dijangkakan minggu ini akan diumumkan berkenaan dengan Rizab Persekutuan Amerika Syarikat yang bakal diumumkan pada 20 September ini, dan kebanyakan daripada pelabur menjangkakan bahawa tiada sebarang perubahan dari segi kadar rizab ini. Okey, yang kedua juga kita lihat daripada pertukaran mata wang kita antara ringgit Malaysia dan Amerika Syarikat, kita nampak ada sedikit penyusutan daripada RM4.67 ke RM4.68 pada minggu lepas, juga berikutan kesan ekoran daripada jangkaan pengumuman rizab Persekutuan Amerika Syarikat minggu ini, Encik Syairah. Okey, kalau kita kini dari segi persepsi global dan juga momentum pelaburan negara yang akan dinilai global, apa mungkin merit atau kelebihan Malaysia ketika ini? Kalau kita lihat Cik Syairah, pertama kita nak lihat perbandingan antara 2021 dan 2022. Sekarang ni kita pada tahun 2023. 2021 kita punya pelaburan yang masuk ke dalam Malaysia lebih kurang 7.3 bilion. 2022 berlaku peningkatan lebih kurang meningkat ke 17 bilion. Dan kalau kita bandingkan dengan Indonesia berlaku peningkat daripada 23 bilion, 2021 meningkat kepada 45 bilion.
Salah satu perkara yang kita lihat sekarang berbeza dengan 4-5 tahun sebelum ini adalah kerana pertama kestabilan politik. 4-5 tahun sebelum ini kita lihat pertukaran Perdana Menteri dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat sekarang ini kedudukan politik kita lebih stabil dengan kerajaan perpaduan yang didukung oleh sokongan yang cukup padu. Dan itu kalau kita lihat, itu yang pertama. Okey, yang kedua juga kita lihat daripada dasar dan polisi lah. Yang pertama yang saya nak sentuh juga petang ini berkenaan dengan kerangka dan konsep ekonomi madani. So dalam kerangka konsep ekonomi madani, Cik Syara, kalau kita perhatikan kat sini, dia merupakan rangka kerja ekonomi komprehensif, memberi tumpuan kepada mengenal pasti dan mengurangkan isu struktur dalam ekonomi Malaysia untuk menetapkan pada laluan pertumbuhan yang lebih mampan. Okey, so dan ini kalau kita lihat petikan ini menunjukkan bahawa ekonomi ini mempunyai satu hala tuju yang cukup jelas. Okey, dan termasuk dengan reformasi tata kelola dan sistem penyampaian perkhidmatan yang akan memperkukuh keyakinan rakyat dan pelabur luar untuk masuk ke Malaysia lah. Ini kita tambah lagi dengan strategi berkaitan dengan pembangunan industri, NETR, National Energy Transition Roadmap, dan kita ada digitalisasi. Okey, yang ini kita nampaklah, dan ini terbukti Cik Syara kalau kita lihat apa yang berlaku yang baru Cik Syara umumkan tadi sebentar tadi berkenaan dengan kita lihat pelaburan daripada Singapura yang masuk ke Malaysia yang menghampiri kepada 20 bilion, dan baru-baru ini yang amat berhormat Perdana Menteri pergi ke China untuk mendapatkan lebihan pelaburan sebagai contoh yang baru ni lebih kurang hampir dekat, kita boleh katakan hampir kepada 20 bilion lah. Antaranya kalau kita nampak yang daripada China 15 bilion ni diberikan kepada syarikat Citaglow dan Shanghai Swiss Environment untuk kolaborasi membina waste to energy power plant, which is saya percaya ini antara intipati dalam NETR. Dan ini kalau kita nampak hala tuju dan pelabur-pelabur di luar negara telah mula yakin dengan terasnya ekonomi madani ini dan konsep ekonomi madani yang mempunyai hala tuju yang cukup jelas dan boleh memberi impak yang cukup positif kepada pelaburan luar untuk masuk ke negara Malaysia, Cik Syairah. Okey, dari segi pelaburan dan perniagaan bersama negara besar seperti China, KEXPO juga antara lain memperkukuh hubungan antara dua hala, China dan Malaysia. Apa mungkin perkara baru yang kita dapat jangkakan hubungan antara China dan Malaysia? Kalau kita tahu tahun ini cukup kukuh hubungan bersama negara-negara jiran, apa yang boleh dikemas kini, Encik Shakil? Okey, kalau kita lihat pertama dari segi perjumpaan antara Yang Berhormat Perdana Menteri kita ke China, salah satu perkara kita nak tengok juga adalah berkenaan dengan TVET. Betul Cik Syirah? TVET ni kita bercakap tentang TVET. Okey, kalau kita lihat KPT yang pertama, KPT menyasarkan lebih kurang 55% lepasan SPM untuk pergi menghala ke arah TVET. Ini satu benda yang sangat bagus. Dan kalau kita faham juga, China ini adalah merupakan antara rakan niaga kita yang terbesar, nombor satu lah. Sebagai contoh, kita punya ekspor ke sana lebih kurang 200 bilion. I think baru-baru ni 2020 meningkat kepada 210.6 bilion. If not mistaken lah, 210.6 bilion. So ini antara benda yang sangat bagus. Dan sebagai contoh kalau kita lihat kenapa benda ni penting, hubungan ni antara China dengan Malaysia ni penting. Kita ambil konsep yang mudah. Kita cuba lihat antara hubungan antara Geely dengan Proton. Geely dan Proton. Okey, antara Geely dan Proton, bila berlakunya hubungan ini, kalau kita lihat angka, kita bercakap tentang angka. Setakat Mei 2023, kita lihat jualan kereta Proton meningkat kepada 62,970 unit. Di mana ini adalah peningkatan sebanyak 38.9%. Ini angka yang baik. Dan sekiranya kita menjaga hubungan ini antara sebagai contoh antara China dengan Malaysia, ini kita lihat dan kita boleh mengeksploit ataupun mendapatkan bimbingan ataupun pertolongan dari segi bantuan dari segi TVET dan sebagainya. Ini adalah satu benda yang bagus. Dan kalau kita lihat di samping juga kita ada BYD yang juga dibawa daripada China dan diletakkan di bawah masuk di bawah Sime Darby. Itu satu contoh lagi, satu kolaborasi yang bagus. Di mana kalau kita lihat kita bersebut tentang NETR, ekonomi madani, kita bersebut tentang NETR, iaitu kita nak merubah kepada energy transition. So EV, electric vehicle adalah salah satu transaksi yang kita nak melihat lah. Dan that's why kalau kita nampak kita bawa BYD daripada China dan sebagainya. Dan kalau kita lihat juga Cik Syairah, apa yang berlaku baru-baru ini antara pelajar jurusan teknologi otomotif Gemilang Academy baru-baru ini telah dihantar ke China untuk menjalani latihan daripada pakar industri teknologi elektrik. So ini satu contoh kerjasama antara China dan Malaysia. Dan jikalau kita meneruskan hubungan baik ini, so kita akan dapat melihat dari segi
impak satu dari segi kepakaran. Kita dapat tambah kepakaran, daripada sana kita bawa dia punya teknologi dan sebagainya ke Malaysia, dan ini dapat memacu ekonomi negara kita. Cik Syairah, ini yang saya boleh kongsikan yang berkenaan dengan hubungan baik China dan Malaysia. Kita banyak memberi atau membuka peluang dari segi pelaburan dan juga perniagaan. Kalau kita nak buka pula, apa mungkin persediaan pasaran pekerjaan yang disediakan negara kita dalam sektor TVET ketika ini? Okey, pertama kita lihat situasi TVET ataupun bagaimana kerajaan menguruskan TVET ni. Pertama, kita tahu antara usaha kerajaan ada pelbagai inisiatif yang telah dibuat oleh kerajaan. Antaranya sistem latihan dual nation, di mana tujuannya adalah untuk melatih lebih kurang 8,000 pelatih dengan dana sebanyak lebih kurang 50 juta ringgit. Okey, sudah pasti ini akan memberi satu impak yang besar. Dan kemudian kita juga ada Academy in Factory, iaitu kolaborasi dengan pihak industri. So itu satu perkara yang lebih sihat, di mana kita cakap tentang pasaran pekerjaan untuk mereka yang ada TVET dan sebagainya. Okey, dan kalau kita tengok kebolehan pasaran, kalau kita mengikut statistik yang ada di tangan kita, kalau mereka yang mengambil sektor TVET ni 95% akan berpotensi untuk mendapat tempat ataupun pekerjaan. Dalam erti kata lain, contohlah daripada 100 orang yang mengambil TVET ni, lebih kurang 95 akan mendapat tempat untuk bekerja dan sebagainya. Dan daripada segi isu gaji pula, kalau kita cakap tentang framework, kalau kita tengok dari segi framework gaji, kelompongan ni kalau kita lihat untuk 2030 ni, pekerja mahir ni yang kita ada sekarang ni adalah lebih kurang 28%, dan target kita adalah kita nak capai sehingga 35%. So ruang dan peluang tu masih ada, dan kita boleh katakan masih diperlukan mereka yang ada kemahiran dan kebolehan dalam TVET ni, Cik Syairah. Okey, kalau kita nak tahu dari segi, kita dah bercakap mengenai TVET atau sektor industri teknologi baharu itu terlalu lama untuk kita berbicara. Ini berkaitan pula dengan bagaimana negara menyediakan sumber tenaga pakar dan mahir dalam industri-industri seperti TVET dan juga industri baharu seperti EV. Apa persediaan Malaysia dan bagaimana momentum itu dari segi melahirkan sumber tenaga baharu dari segi pakar dan mahir negara? Okey, Cik Syairah, kalau kita lihat tentang perkara ini, kerajaan pun ada inisiatif-inisiatif yang mereka buat. Sebagai contoh, mereka ada MTUN. MTUN ni adalah universiti-universiti yang menyediakan education berkenaan tentang TVET ini. Sebagai contoh, mereka ni adalah UTM, UMP, UNIMAP, UTHM dan sebagainya. So mereka ni menyediakan pelajar-pelajar ini dengan PhD, master, sehingga ke PhD lah, diploma, degree, master sampai ke PhD. Even kita ada politeknik. Politeknik ni kalau kita tahu dekat Malaysia ni memang banyak betul lah politeknik kan. Memang a lot of it lah. So mereka ni menyediakan diploma dan degree. Kemudian kita ada college community. College community ni juga kalau kita lihat mereka menyediakan sijil, tanpa juga mereka ada menyediakan pembelajaran sepanjang hayat. Sebagai contoh, pembelajaran sepanjang hayat ni macam gunting rambut, masak, bakery dan sebagainya. Okey, dan kita juga Cik Syairah, kita ada TVET Madani, TVET Madani yang baru diluncurkan. So apa yang TVET Madani buat adalah membuat pemantauan terhadap TVET ini tadi, apa yang berlaku. Sebagai contoh, saya ambil apa yang telah berlaku adalah kalau kita lihat di Melaka sebagai contoh, lebih kurang 77 buah sekolah telah dijadikan sekolah angkat untuk IPT, untuk memberi kesedaran tentang mereka ni, tentang betapa pentingnya dan betapa perlunya TVET ini untuk yang mereka dibawa di sekolah ni dipupuk daripada awal. Sebab dulu kita tidak dipupuk tentang TVET, Cik Syairah. Kita banyak dipupuk tentang perkara lain. Tetapi ini apa yang berlaku, dan kita lihat macam mana kita kerajaan nak melahirkan pakar-pakar dalam bidang ini. Inilah adalah caranya, iaitu melentur buluh biarlah dia rebungnya kan. Kita bermula daripada usaha yang muda, dan ini kita lihat di Melaka. Okey, di samping juga kalau kita tengok daripada segi yang lain, kalau kita tengok pendidikan kemahiran teknikal dalam kerajaan TVET melalui peruntukan khusus berjumlah 2 juta telah dikeluarkan di bawah program Tunas Usahawan Belia Bumi Putra. Ini pula dari segi bantuan kewangan untuk kita nak menggalakkan lagi ataupun memacu lagi TVET ini supaya lebih ramai yang terlibat dengan TVET. Even kita ada dana yang disalurkan. Ini juga satu inisiatif yang bagus yang dibuat oleh kerajaan Madani, dan saya percaya ini akan diteruskan. Okey, dan selain itu kalau kita lihat Cik Syairah, kita boleh nampak juga berkenaan dengan kerjasama. Okey, yang saya rasa ini paling penting, iaitu kerjasama di antara IPT dan juga industri. Because kita bercakap tentang TVET ni menyebabkan skill. So antara yang ditarget di sini adalah, antara target yang dibuat adalah untuk mengadakan hubungan baik dengan 50, sekurang-kurangnya 50, dan setakat ni ada 24, setakat Julai ada 24 MOU telah ditandatangani di antara kerajaan dan juga all these industry player. Industry player inilah yang telah ditandatangani. So antaranya antara industry player
yang ditandatangani contohnya macam seperti Petronas, Oil and Gas, kita ada DRB Highcom, kita ada Permas Auto, Sunway Services, alright, Berjaya Corp, Gamuda, Daikin. So banyak yang telah ditandatangani, dan saya percaya dengan tindakan apa yang dibuat oleh kerajaan ini akan mampu membina yang kita cakap tadi, mengeluarkan pakar-pakar dalam bidang TVET ni dalam jangka masa panjang, Cik Syairah. Itu dari segi teknikal, bagaimana negara perlu bersedia untuk industri-industri berkemahiran seperti yang Cik Shakil terangkan. Kalau kita nak beralih kepada pergerakan ekonomi lokal ketika ini, apa mungkin pergerakan kadar inflasi negara dan beberapa isu perihal peningkatan harga barangan. Sedikit kemas kini daripada Encik Shakil, bagaimana perjalanan itu yang dihadapi rakyat ketika ini, Encik Shakil? Baik, Cik Syarah. Okey. Kalau kita melihat kepada data yang kita ada pada bulan Julai, kadar inflasi sebenarnya mereda sedikit, mereda kepada 2%. Dan tapi yang untuk result untuk bulan Ogos, kita masih menanti dan menunggu keputusan daripada DOSM untuk mendapatkan kadar inflasi yang terkini. Tetapi suka saya nak sentuh berkenaan dengan isu yang saya rasa yang sedang menghimpit kita, iaitu berkenaan dengan beras. Ini adalah antara satu isu yang agak panas sekarang ini, berkenaan dengan beras tidak cukup dan sebagainya. Tapi kita kena faham apa yang sedang berlaku dengan beras ni adalah untuk kita nak faham dulu apa situasi yang sedang berlaku. Kita jaminan makanan tersebut tentang beras. Okey, so kalau kita lihat di Malaysia ni, kita juga adalah antara pengeluar beras. Tetapi kalau kita lihat kadar kemampuan kita untuk kita menyalurkan kepada seluruh Malaysia adalah lebih kurang 62% ke 65%. So baki tersebut hendaklah terpaksa dibawa ataupun diimport lah, yang kita perlukan import. Okey, dan sebelum ni kalau kita perhatikan, petani-petani ni kita berjaya untuk menjangkau kepada 70%, tapi semakin lama semakin menurun. Dan benda ini bukan baru, perkara ini telah lama sebenarnya. Kalau kita lihat, benda ini sudah lama berlaku. Kita lihat kat situlah. Dan kalau kita lihat sekarang ni apa yang berlaku, kalau kita tengok untuk sebagai contoh, kita terpaksa mengimport beras daripada luar negara. Contohnya di India, sebelum ni kita import lebih kurang 1 tan metrik lebih kurang $380. Tapi sekarang ni bila kita import daripada India, disebabkan kekangan dan sebagainya, ia meningkat kepada $540 per tan yang kita lihat, dan ini peningkatan sebanyak 42%. Dan kita tengok pula dekat Thailand, Thailand kalau kita import beras daripada Thailand $420 sebelum ni, now meningkat kepada $640 ataupun peningkatan lebih kurang 52%, 52%. Okey, daripada Vietnam kita import lebih kurang $450 per tan dan meningkat kepada $680 per tan, dan ini peningkatan sebanyak 38.7%. Dan ini disebabkan gangguan El Nino dan sebagainya, dan kekangan daripada India dan sebagainya, dan saya yakin ini akan menyebabkan negara-negara peluang beras lain juga akan mengambil tindakan yang sama. Tetapi kita faham yang Malaysia ini merupakan sebuah negara yang kita juga ada jelapang padi sendiri. Okey, sebagai contoh, saya percaya Malaysia boleh menangani isu ni, especially kerajaan Madani, saya percaya boleh menangani isu dan perkara ini kalau kita lihat, kerana sebab kita dah ada contoh yang bagus. Sebagai contoh, saya ambil satu example yang berlaku di Sekincan. Sekincan adalah salah satu kawasan yang kalau kita lihat hasil tuaian padinya adalah yang tertinggi di Malaysia lah. Kalau kita lihat, yang tertinggi lebih kurang untuk 1 hektar dia boleh menghasilkan lebih kurang 13 tan metrik, dan berbanding dengan sawah-sawah padi lain yang hanya boleh menghasilkan lebih 4 ke 5 tan. So apa yang boleh dilakukan, apa yang boleh dibuat adalah kita cuba tiru basi apa yang berlaku di Sekincan, dan kita sekincankan semua padang padi, sawah padi yang ada di Malaysia, supaya kita dapat meningkatkan, double up. Kita boleh double up dari 4 ke 5 tan, kita boleh double up ke 13 tan, dan kita ada kemampuan untuk menghampiri kepada 100% kapasiti, dan berkemungkinan kita tidak perlu import, ataupun kita boleh kemudian ekspor pula ke luar negara. Okey, kalau kita nak tahu sekarang bulan 9 cukup, saya rasa cukup tepat untuk kita nak berbicara berkenaan dengan persediaan Malaysia bagi belanjawan 2024. Apa mungkin jangkaan strategi yang bersesuaian bagi menstabilkan ekonomi, dalam masa yang sama keperluan sosial itu dituruti? Baik, Cik Syairah. Okey, so kalau kita lihat tentang belanjawan, salah satu konsep yang saya suka pegang dalam tema ekonomi adalah multiplier effect. So sebarang belanjawan yang diumumkan oleh kerajaan seharusnya harus perlu mempunyai multiplier effect. Bermaksud dia bagi sekali, dia akan multiple dan multiple. Berulang kalilah. Sebagai contoh, kita ambil yang mudah, mega project, mega project contohnya macam MRT, LRT, Lebuh Ipan Borneo dan sebagainya. Semua mega project ni dia ada multiplier effect. Sebagai contoh, bila dianugerahkan projek itu memerlukan pekerja dan sebagainya, dan benda ni boleh digunakan oleh rakyat. Rakyat boleh gunakan. Sebagai contoh, saya ambil satu kes
satu projek iaitu Melaka Gateway, projek yang bernilai lebih kurang 43 bilion yang diteruskan baru-baru ini. Yang ini ada juga multiplier effect dekat sinilah yang kita boleh tengok. Dan kemudian kalau kita lihat apa lagi kerajaan boleh fikirkan tentang hala tuju NETR. Sebelum ni kalau kita katakan kerajaan bercadang untuk membuat 10,000 EV charging station. So siapa yang apa lagi tambahan-tambahan yang perlu dibuat. So kita nak tengok daripada segi itu. Dan kemudian daripada segi untuk insentif untuk pelabur-pelabur asing, sebab sekarang ni kalau kita lihat kita punya kerajaan alhamdulillah kalau kita tengok sangat hebat untuk mencari pelabur-pelabur asing. So saya rasa juga perlu ada insentif untuk pelabur asing, contohnya dana dan sebagainya ataupun cukai dan sebagainya yang kita kena lihat. Okey, dan juga sebagai contoh macam nak merancangkan saham juga, kalau kita tengok apa yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini berkenaan dengan saham pecahan untuk memudahkan orang lain, memudahkan rakyat untuk membeli saham-saham yang berjajaran besar. So ini juga dapat memudahkan. Okey, dan dana-dana bantuan, sebab kalau kita faham berkenaan dengan PKS, perusahaan kecil dan sederhana ni merupakan antara kontributor terbesar dalam kita punya ekonomi, KDNK kita dan sebagainya. So sudah pasti mereka ni juga memerlukan bantuan dari segi dana, pinjaman dan sebagainya yang kita boleh lihat dari segi itu telah. Dan tambahan pula dengan sistem gaji progresif yang diumumkan Yang Berhormat Menteri Rafizi Ramli juga, kalau kita tengok juga mampu juga satu inisiatif yang boleh ada multiplier effect bila gaji dinaikkan, pembiayaan dinaikkan, ekonomi dapat dinaikkan. Cik Syairah. Okey, itu juga antara yang kita tunggu. Kalau ikutkan apa mungkin untuk minggu ini dan minggu-minggu akan datang, apa mungkin jangkaan yang akan kita nantikan dari segi mungkin positive effect selepas ini? Okey, yang pertama yang kita nak nantikan adalah berkenaan dengan kadar inflasi yang bakal diumumkan untuk bulan lepas punya daripada DOSM. Itu yang kita nak tunggulah. Yang kedua, pada 20 hari bulan ni, beberapa hari nanti kita akan diumumkan berkenaan dengan keputusan Rizab Persekutuan yang Berkesyarikat. Tapi dijangkakan akan kekal, tetapi kita masih dalam fasa berjaga-jaga dan menanti sama ada ianya kekal ataupun tidak kekal. Kita masih kena tunggulah keputusan daripada Rizab yang Berkesyarikat, kerana dia memberi kesan dan impak kepada negara kita. Dan akhir sekali adalah keputusan, kalau kita tengok keputusan lawatan PMX ke China, tidak tahu apakah akhirnya apa yang kita dapat dan sebagainya. Kalau kita lihat sekadar apa yang kita ada sekarang ni adalah sangat positif berkenaan dengan 20 bilion, hampir 20 bilion yang dibawa oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita daripada China ke Malaysia. So itu satu induksi ataupun induction yang bagus untuk negara kita, Cik Syairah. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Encik Muhammad Shakil Haziq Muhammad Zubil, Remiser, Persatuan Remiser Bumiputera Malaysia, untuk perkembangan atau mungkin tumpuan dan jangkaan ekonomi bagi minggu ni dan minggu-minggu akan datang. Saudara, untuk dapatkan kesahihan berita, kita saksikan Pastikan Sahih seketika nanti. Untuk itu, Bis Malaysia edisi 18 September 2023 berakhir di sini. Saya Faiz Syahrah Nizam. Wassalamualaikum. Salam Malaysia Madani.